Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Raja Sufia Raja Arif langsung dari Parlimen. Hari ini 27 Februari 2024. Anda boleh menonton kami menerusi TV1, saluran berita RTM, juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, semalam merupakan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Telah pun disiarkan secara langsung pada jam 10 pagi. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 telah pun disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Baik, persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 19 hari bermula hari ini berkenaan dengan perbahasan titah diraja oleh ahli-ahli Parlimen. Baik, saya mulakan satu persatu pada 11 sehingga 14 Mac jawapan kementerian yang berkaitan. Seterusnya 18 Mac sehingga 27 Mac iaitu pembentangan rang undang-undang lain. Seterusnya persidangan peringkat Dewan Negara pula pada 18 Mac sehingga 4 April. Semalam Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong bertitah, di mata saya kejayaan atau kegagalan negara ini bukan diletakkan di bahu Perdana Menteri sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab semua 222 ahli Dewan Rakyat, kerana yang berhormat semua telah pun diamanahkan dan juga dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan dalam kerajaan. Baik, semua pihak sedia maklum keutamaan saya adalah keadaan hidup 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Saya berharap semua ahli Dewan akan menumpukan usaha untuk membela nasib hidup seluruh rakyat. Itu antara titah Baginda Tuanku. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat hari ini merupakan pertanyaan menteri. Pertanyaan pertama dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Ketirih kepada Menteri Pertahanan untuk menyatakan apakah antara tindakan yang diambil oleh kementerian berhubung isu lembaga tabung Angkatan Tentera ekoran peletakan jawatan beberapa pegawai kanan dalam entiti berkenaan baru-baru ini. Disusuli dengan soalan kedua oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Ampang meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini peruntukan 50 juta yang telah pun dijanjikan oleh mantan menteri bagi pembinaan 5 blok Pangsapuri kos rendah yang mampu menempatkan seramai 3,000 penduduk. Seterusnya soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Gantang meminta Menteri Pendidikan menyatakan peruntukan yang lulus dalam rancangan menaik taraf kemudahan sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam Parlimen Bukit Gantang bagi tahun 2024 juga menyatakan kemajuan pembinaan sekolah pendidikan khas di Simpang. Baik, seterusnya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pula dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Petong kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan sejauh manakah inisiatif Majlis Tindakan Sara Hidup negara telah pun berjaya mencapai objektifnya untuk menangani kos sara hidup rakyat dan senaraikan juga apakah antara inisiatif-inisiatif tersebut. Disusuli dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Rantau Panjang meminta Perdana Menteri menyatakan berapakah berkaitan dasar bantuan kepada mangsa banjir yang terlibat serta jumlah pampasan termasuk juga bantuan wang ehsan banjir. Baik, saya kira itu saja antara persoalan-persoalan yang akan dikemukakan sebentar lagi di Dewan Rakyat. Kita terus ke Dewan Rakyat. Silakan. Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua mengenai titah diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Alim Rahmat, dengan sukacitanya saya memaklumkan kepada majlis ini iaitu pada hari Isnin 26 Februari 2024 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah berkenan menyampaikan titah diraja dalam Parlimen. Saya telah menerima salinan titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong itu dan seterusnya. Sekarang saya mengarahkan supaya salinan titah diraja itu dibentangkan di atas meja mesyuarat dan seterusnya dicetak dalam penyata rasmi. Akta-akta yang telah diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Alim Rahmat, saya suka hendak memberitahu majlis ini iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenalkan akta-akta yang telah diluluskan dalam syarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 yang lalu seperti berikut. 1. Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023, Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023, Akta Perbekalan 2024, Akta Kewangan nombor 2 2023, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, Akta Kesatuan Sekerja Pindaan 2023, Akta Syarikat Pindaan 2023, Akta Keselamatan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 dan Akta Makanan Pindaan 2023. Perutusan daripada Dewan Negara. Alim Rahmat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 tahun 2023 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR 34 2023, Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. 2. DR 32 2023, Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Pindaan 2023. 3. DR 30 2023, Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja Pindaan 2023. 4. DR 27 2023, Rang Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023. 5. DR 31 2023, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024. 6. DR 36 2023, Rang Undang-Undang Kewangan nombor 2 2023. 7. DR 33 2023, Rang Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023. 8. DR 42 2023, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023. 9. DR 26 2023, Rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023. Manakala terdapat 3 rang undang-undang yang ditangguhkan di peringkat bacaan kedua dan ketiga oleh Menteri yang menjaga undang-undang tersebut di bawah Peraturan Mesyuarat 61, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara. 1. DR 28 Palang 2023, Rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023. 2. DR 29 2023, Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik Pindaan 2023. 3. DR 40 2023, Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pindaan 2023. Salam hormat, Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Alim Rahmat, mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 bersidang mulai semalam iaitu 26 Februari hingga 27 Mac 2024 selama 19 hari.
Antara urusan utama yang akan dibahaskan dan dipertimbangkan dalam mesyuarat ini adalah usul menjunjung kasih di atas titah diraja dan rang undang-undang serta urusan kerajaan yang lain. Kita juga mulai esok akan tidak berhenti. Kita tidak berhenti sidang pukul 1 petang dan akan terus bersidang hingga ke malam. Seterusnya mengikut peraturan mesyuarat 5/3, saya dengan ini memberitahu majlis ini bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mohtar, Ahli Parlimen Kemaman, telah mengangkat sumpah semasa di luar majlis mesyuarat pada 8 Disember 2023. Selamat datang Yang Berhormat. Yang Berhormat, pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang telah kembali ke rahmat Allah pada 21 Februari 2024. Allahyarham juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak, Ahli Parlimen bagi kawasan Kota Samarahan dan anggota pentadbiran kesatuan di beberapa kementerian. Kita berdoa semoga Allah SWT mencucuri rahmat kepada Allahyarham serta ditempatkan dalam kalangan orang yang soleh serta lagi beriman kepada beragama Islam. Saya meminta kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, manakala kepada yang bukan beragama Islam diminta bertakafur selama seminit. Al-Fatihah. Saya bangun. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang Berhormat, titah Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda semalam jelas, terang, lagi bersuluh. Di sini ingin saya mengingatkan Yang Berhormat mengenai peraturan mesyuarat mengenai perkara-perkara tersebut. Antaranya ialah seperti berikut. Jadi siapa yang dah ada standing order, saya mohon pegang dan lihat standing order itu. Peraturan mesyuarat 36/8 telah membataskan perbincangan mengenai kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Dewan Negeri dan juga beberapa kategori jawatan yang lain. Peraturan mesyuarat 36/7 menyatakan bahawa nama Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruh majlis mesyuarat. Dan peraturan mesyuarat 36/10/C menyatakan bahawa adalah salah peraturan menggunakan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit atau bermusuh-musuhan antara kaum dalam masyarakat dalam Malaysia atau melanggar mana-mana syarat dalam perlembagaan atau Akta Hasutan 1948. Kita baru saja sebentar tadi, Yang Berhormat dan saya telah berikrar untuk mencapai 5 prinsip rukun negara. Saya harap Yang Berhormat dapat berusaha mencapai prinsip-prinsip itu. Yang Berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat sepanjang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, kerana kita semua disaksikan oleh rakyat melalui berbagai platform. Yang Berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas, termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi. Saya dan timbalan-timbalan saya akan tegas bahawa kami tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan jika Yang Berhormat tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Selain itu, juga untuk makluman Yang Berhormat, jadual kementerian menjawab semasa sesi
pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan bagi mesyuarat ini telah diletakkan di atas meja oleh Yang Berhormat. Saya juga nak maklumkan bahawa saya telah pun memaklumkan kepada timbalan-timbalan saya untuk memastikan masalah-masalah Yang Berhormat yang berlaku di luar Dewan. Sama ada peperangan yang berlaku di antara parti ke parti ataupun apa juga melalui media sosial, selesaikanlah di luar dan jangan mengheret kita semua ke dalam Dewan. Mana-mana Yang Berhormat menggunakan platform ini untuk tujuan memperkenalkan kawan-kawan, saya dah pastikan kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Akhir sekali, saya juga ingin maklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan menjawab soalan MKT hari ini kerana beliau terlibat dalam kunjungan hormat Perdana Menteri Kemboja pada hari ini dan insyaAllah beliau akan jawab pada hari selanjutnya apabila waktu tiba. Baik, silakan. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Baik, saya jemput Datuk Claire bin Muhammad Noor Ketere. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua dan semua ahli-ahli Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan yang pertama daripada saya, minta Menteri Pertahanan menyatakan apakah tindakan yang diambil oleh kementerian ke atas lembaga tabung Angkatan Tentera ekoran peletakan jawatan 3 orang penting baru-baru ini. Maksud saya 3 orang penting itu daripada lembaga tabung. Baik, terima kasih. Silakan Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketereh. Peletakan jawatan 3 pegawai kanan lembaga tabung Angkatan Tentera baru-baru ini adalah perkara yang sentiasa dipantau oleh kementerian. Bagi pihak Kementerian Pertahanan serta lembaga tabung Angkatan Tentera, saya memberi jaminan bahawa peletakan jawatan tersebut tidak akan memberi impak yang mengganggu operasi perjalanan serta perkhidmatan LTAT. Sebaliknya, LTAT bergerak dan beroperasi seperti biasa. Sebagai langkah susulan, jawatan Ketua Eksekutif yang kosong kini ditanggung oleh Encik Muhammad Ashraf Muhammad Razi, Ketua Pegawai Kewangan, sebagai tanggung tugas Ketua Eksekutif berkuat kuasa serta-merta. Bagi jawatan pengurusi LTAT pula, tugas tersebut kini dipangku oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, yang merupakan timbalan pengurusi LTAT seperti yang diperuntukkan dalam Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 ataupun Akta 101. Bagi organisasi seperti LTAT, pelantikan tanggung tugas ini bukanlah perkara yang pelik. Ia pernah dilaksanakan sebelum ini semasa peletakan jawatan Ketua Eksekutif Datuk Nik Amlizan Muhammad pada tahun 2020 dan peletakan jawatan Datuk Seri Amrin Awaluddin pada tahun 2021. Pada masa ini, lembaga LTAT sedang memuktamadkan calon-calon yang berkredibiliti untuk mengisi jawatan Ketua Eksekutif LTAT serta kementerian sedang meneliti calon yang layak dari kalangan mantan Panglima-Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk dipertanggungjawabkan sebagai pengurusi LTAT. Pada masa yang sama, saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Pertahanan komited untuk terus memantau dan memastikan operasi serta strategi-strategi yang telah dirancangkan bagi menjadikan LTAT sebagai sebuah dana persaraan yang mampan diteruskan dengan sewajarnya. Fokus kementerian dan LTAT adalah untuk memastikan nilai wang simpanan anggota ATM terus dilindungi dan berkembang, di samping memastikan kestabilan dan kelestarian dana pelaburan LTAT bagi tempoh jangka masa panjang. Silakan Ketere.
Soalan tambahan kepada saya. Sebagaimana yang kita tahu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera adalah merupakan entiti di bawah Kementerian Pertahanan, yang mana entiti ini menguruskan caruman oleh lebih kurang 120,000 anggota tentera yang berkhidmat. Jadi setakat ni saya tak nampak, saya pun 40 tahun menjadi tentera, saya tak nampak apakah bentuk bantuan atau bentuk sumbangan yang diberi oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera bagi membantu Angkatan Tentera dan juga veteran Angkatan Tentera termasuk saya. Jadi saya nak tahu apakah rancangan penstruktur semula Lembaga Tabung Angkatan Tentera ini untuk memastikan ianya berfungsi dengan baik di masa akan datang, memberi keuntungan yang lebih di masa-masa akan datang. Jadi saya nak tahu apakah rancangan daripada pihak Yang Berhormat Menteri dalam membuat persetujuan semula Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Baik, terima kasih. Menteri. Yang Berhormat, sememangnya dari segi kementerian, apa saja keputusan untuk membawa kemajuan dan kejayaan bagi LTAT dan anak-anak syarikatnya perlu dimulai dan dikemukakan oleh pihak LTAT itu tersendiri. Jadi dalam konteks ini memang pihak LTAT telah melancarkan plan-plan transformasi mereka yang merangkumi 4 teras, iaitu pertumbuhan, ketahanan, impak dan kepercayaan, yang mempunyai 10 sasaran dan juga 11 strategi. Dan dari segi kementerian dan saya sendiri secara peribadi, secara asasnya tidak mempunyai banyak isu mengenai pelaksanaan plan-plan strategik tersebut, supaya dengan pelaksanaannya maka segala kebimbangan dan juga segala harapan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu akan dapat dipenuhi sebagai perkara-perkara yang dikehendaki oleh pencarum, pelabur dan juga bekas-bekas anggota. Tetapi hanya dalam soal untuk melaksanakan plan strategik ini yang berkaitan dengan penstrukturan semula model perniagaan dan melihat kembali pegangan kepentingan LTAT dalam pelbagai syarikat, maka saya telah menyatakan bahawa kita perlu melihat dan menimbangkan dengan secara teliti, mendalam, tidak bersikap melulu ataupun terburu-buru. Dan pada masa yang sama, kita perlu menimbangkan cadangan-cadangan tersebut secara cermat serta juga inklusif, mengambil pandangan semua pihak yang terlibat, semua stakeholder, termasuklah anak-anak syarikat LTAT dan sebagainya. Jadi apabila proses ini semua dapat kita lakukan dengan cermat, dengan teliti, insya-Allah kita akan pastikan LTAT akan dapat berjalan dan bergerak sebagaimana yang diharapkan oleh semua. Ya, saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tahun lalu, Pelan Strategik 2023-2025 atau Mampan 25 telah dilancarkan oleh LTAT sebagai hala tuju yang baru untuk mengekalkan kemampanan dan meningkatkan kesejahteraan sosioekonomi para pencarum. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, apakah status masa pelaksanaan Pelan Strategik tersebut? Adakah sedang berjalan dengan baik ataupun bagaimana? Dan adakah dibolehkan sekiranya kepimpinan baru yang bakal mengemudi LTAT kelak untuk membuat sebarang pengubahsuaian Mampan 25 atau hanya perlu mengikut pelancangan awal? Yang terakhir sekali, Yang Berhormat Menteri, bilakah jangkaan dividen tahunan 2023 LTAT akan diumumkan? Terima kasih, Tan Sri Speaker. Selamat Menteri. Terima kasih Tampin. Seperti yang telah saya katakan, secara umumnya kementerian tidak ada masalah dari segi soal pelaksanaan pelan strategik LTAT ini. Tetapi hanya kita sedang memberi perhatian yang lebih teliti dan cermat
apabila sebahagian daripada pelan strategik ini melibatkan pengstrukturan semula model perniagaan dan pegangan kepentingan LTAT. Ini termasuklah soal pembubaran beberapa syarikat dan penjualan aset-aset atau pegangan LTAT dalam pelbagai syarikat strategik. Jadi yang ini yang kita sedang memberi perhatian, kita sedang mencari jalan menang-menang untuk semua supaya dalam kita melaksanakan pelan strategik ini seboleh-bolehnya tidak ada mana-mana syarikat yang terjejas dan pegangan LTAT masih lagi berada pada paras yang LTAT menguasai sesuatu anak-anak syarikat itu. Jadi maknanya pelaksanaan pelan apa-apa pelan, kita tidak mahu melihat akhirnya soal kecairan LTAT itu kita dapat atasi, tetapi soal dividen yang mampan sepanjang masa itu akan mendatangkan masalah kerana kita hilang kawalan atas beberapa syarikat. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, kita sekarang dalam proses untuk menentukan dividen LTAT. Dia di peringkat lembaga, apabila diluluskan akan dibawa kepada menteri untuk kelulusan, dan apabila diluluskan di peringkat menteri akan dibawa kepada Kementerian Kewangan. Dia ada proses. Dan bila Kementerian Kewangan luluskan, maka barulah akan diumumkan. Tetapi insya-Allah untuk tahun lepas, dividen tahun ini memang ada dan akan diumumkan. Jadi tunggulah masa bila diumumkan nanti. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Puan Rodiah binti Ismail Ampang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya mohon Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini peruntukan RM50 juta yang dijanjikan oleh dua mantan menteri bagi membina 5 blok pasarpuri kos rendah yang mampu menempatkan 300, sebenarnya Datuk Tan Sri sebab salah ni, 300 penduduk terutama semua penduduk flat Taman Seri Berembang Port Kelang kerana ianya diisytiharkan tidak selamat dan diduduki ekoran retak dan kerosakan struktur teruk. Terima kasih. Baik. Pembetulan Menteri 300. Salam Malaysia Madani, Tan Sri, Speaker, ahli-ahli yang berhormat. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, Pangsapuri Taman Seri Berembang, Kelang, Selangor merupakan skim pembangunan rumah pangsa kos rendah swasta yang melibatkan 4 blok rumah yang mengandungi 416 unit rumah kediaman. Pangsapuri ini telah dibangunkan oleh pemaju swasta Liman Construction Company Sdn Bhd dan telah menerima perakuan layak menduduki Certificate of Fitness for Occupation pada tahun 2000. Isu kerosakan Pangsapuri ini telah dibentangkan oleh pihak kerajaan negeri kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Tindakan Ekonomi Selangor MTES pada 1 hari bulan Oktober tahun 2020. Kerajaan Negeri Selangor melalui Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK telah memulakan proses pemindahan mulai 15 hari bulan Oktober tahun 2020 yang melibatkan 16 unit terjejas sebagai langkah keselamatan awal. Susulan itu, MBDK juga telah melantik jurutera perunding yang bertauliah untuk melaksanakan kajian menyeluruh dan hasil kajian tersebut mengesahkan bahawa Pangsapuri Seri Berembang ini tidak selamat diduduki. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, Kementerian mengambil maklum akan kenyataan yang dibuat oleh mantan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada tahun 2020 mengenai peruntukan 50 juta yang dijanjikan bagi pembinaan 5 blok Pangsapuri kos rendah untuk menempatkan 300 penduduk Pangsapuri Taman Seri Berembang. Semakan kementerian yang terkini ke atas perkara ini mendapati bahawa tidak ada tindakan susulan diambil di pihak kementerian pada waktu masa tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya pihak kerajaan negeri berhasrat untuk melaksanakan projek pembangunan semula tanah di Pangsapuri Seri Berembang sebagai projek perumahan, program perumahan rakyat PPR oleh KPKT menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri perlu memastikan tapak yang diserahkan telah selesai semua urusan hak milik
sama ada diberikan secara percuma atau pada kadar nominal kepada Kementerian KPKT, tanah tersebut mempunyai keadaan fizikal yang baik serta bebas daripada sebarang bebanan tapak free of encumbrances. Tertakluk kepada kesediaan tapak seperti yang dinyatakan di atas, seterusnya KPKT akan mengemukakan permohonan pelaksanaan projek ini kepada Kementerian Ekonomi EPU untuk tujuan pertimbangan. Namun kelulusan pelaksanaan projek baru adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan kerajaan selanjutnya berdasarkan kepada atur cara kewangan yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Saya nyebut Ampang. Terima kasih Menteri. Saya berpandangan sebab perkara ini dibangkitkan oleh adun kawasan dan ada dua perkara besar di sini. Pertama tentang peruntukan yang akan ataupun yang mungkin dipertimbangkan. Tetapi perkara yang lebih fundamental ataupun asas adalah tempat itu telah pun diisytiharkan tidak selamat. Ya, sudah hampir masuk 3 tahun perkara ini tidak pun ada apa-apa pergerakan. Jadi soalan saya pada Menteri, ekoran pada perkara itu, apakah tindakan yang perlu dibuat sama ada satu jawatankuasa khas bersama dengan kerajaan negeri untuk penyelesaian sebab menyebabkan 304 nyawa yang perlu kita selesaikan. Tapi yang keduanya adalah soalan saya adalah isu kepada pihak yang melaksanakan ataupun membangunkan kawasan-kawasan perumahan, bukan saja di situ, di tempat-tempat lain. Kita lihat bahawa kalau flat Berembang ini tidak sampai umurnya 30 tahun, ianya telah pun diisytiharkan tidak selamat. Jadi apakah nasib bangunan-bangunan ataupun pembangunan-bangunan yang ada sekarang ini dan yang akan datang? Oleh itu cadangan saya ataupun soalan saya kepada Menteri, apakah kerajaan akan membuat satu ketetapan yang lebih ketat kepada mereka ataupun pemaju-pemaju ini yang membina perumahan, terutama yang ada masalah berkaitan dengan desain ataupun reka bentuk dan kualiti pembinaan. Yang kita dapati ianya melanggar 100% apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak berwajib. Yang ada sekarang ini kita lihat hanyalah tempoh liability yang ditentukan hanya 2 tahun selepas tempoh dilaksanakan. Jadi soalan saya berkaitan dengan dasar, apakah akan ada satu ketetapan yang baru dan juga mereka pemaju-pemaju yang telah pun melanggar banyak peraturan ini, saya rasa wajar bukan blacklist saja, tidak dibenarkan langsung melaksanakan pembinaan di masa-masa akan datang. Itu soalan daripada saya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Ahli Yang Berhormat Ampang yang begitu prihatin tentang nasib penghuni Pangsapuri. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, beberapa siri mesyuarat serta perbincangan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan bagi membincangkan penyelesaian berhubung isu ini telah diadakan. MBDK telah mengeluarkan notis bertarikh 24 Jun dan 15 September tahun 2022 memaklumkan bahawa blok A, B dan C yang melibatkan 304 unit rumah tidak selamat untuk didiami dan perlu dikosongkan. Selepas itu, pihak MBDK dan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor telah mengenal pasti penempatan sementara kepada pemilik dan penghuni yang terkesan. MBDK juga telah mengambil tindakan untuk menubuhkan jawatan kuasa khas keselamatan yang bertanggungjawab untuk memantau dan melaksanakan tindakan susulan berhubung dengan isu ini. Selepas hari ini, saya akan juga untuk mengambil langkah proaktif mengutuskan surat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor supaya kerajaan negeri dan Kementerian KPKT mencari jalan penyelesaian untuk memastikan keselamatan penghuni itu dijaga dan dibela. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Datuk Speaker. Jadi dalam kegairahan pemaju-pemaju perumahan melaksanakan projek-projek mega, adakah kerajaan telah menjalankan kajian terperinci berhubung syarat yang menetapkan pemaju perumahan untuk menyediakan sebilangan kediaman mampu milik dalam setiap projek mega yang dibangunkan? Jika ya, mohon perinciannya, serta dalam belanjawan 2024 sebanyak 100 juta telah diperuntukkan untuk menyelenggara perumahan berstrata, kos rendah dan sederhana awam serta swasta seluruh negara. Jadi berapakah peruntukan yang telah disalurkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan serta percahannya mengikut negeri? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuantan. Tentang soalan tambahan yang telah pun dikemukakan, di mana adalah dasar kerajaan supaya semua projek perumahan swasta dia perlu membina rumah-rumah mampu milik
tertakluk kepada kebiasaannya adalah 30%. 30% dan tetapi negeri-negeri lain, kerajaan negara-negeri mempunyai syarat-syarat dan juga peraturan tertentu mengikut keperluan keadaan negeri masing-masing. Dari segi jumlah penyelenggaraan tabung, memang 100 juta telah pun diperuntukkan. Dan di mana kita bukan saja membuat penyelenggaraan, mencat semula bangunan, menukar lift baru, rumah-rumah pangsa puri, kos rendah dan juga kos sederhana. Dan kita akan pastikan supaya setiap peruntukan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya supaya penduduk pangsa puri, kos rendah sentiasa duduki kediaman yang berdaya huni serta bersifat manusiawi. Tentang peruntukan pecahan kepada negeri-negeri yang ditanya, ini merupakan soalan spesifik dan saya akan cuba berikan jawapan bertulis selepas ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput sekarang Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Soalan Bukit Gantang minta Menteri Pendidikan menyatakan peruntukan yang lulus dalam rancangan menaik taraf kemudahan sekolah rendah dan sekolah menengah dalam Parlimen Bukit Gantang bagi tahun 2024 dan nyatakan juga kemajuan pembinaan sekolah pendidikan khas di Simpang Parlimen Bukit Gantang. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Tuan Yang Bertua. Terang hari ini Dewan Yang Bertua, tahniah kepada Bentara kerana mendapat pakaian seragam baru. Yang berhormat Tuan Yang Bertua, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha secara berterusan dalam memastikan kemudahan infrastruktur sekolah berada dalam keadaan baik dan kondusif bagi menjamin keselamatan dan keselesaan warga sekolah di seluruh negara termasuk di Parlimen Bukit Gantang. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tahun 2024 KPM telah diperuntukkan 900 juta bagi tujuan penyelenggaraan aset ta'alih yang terdiri daripada aset bangunan, tanah dan infrastruktur di semua jenis sekolah dan institusi pendidikan KPM. Daripada jumlah tersebut, KPM telah menyalurkan sebanyak 30.5 juta ke Jabatan Pendidikan Negeri Perak bagi tujuan penyelenggaraan 791 buah sekolah kerajaan di seluruh negeri Perak. Jadi penyaluran peruntukan ini adalah berdasarkan keperluan mengikut permohonan dan susunan keutamaan yang dikemukakan kepada KPM oleh sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri dan Bahagian. KPM yang berhormat akan memastikan peruntukan penyelenggaraan ini diagihkan kepada semua sekolah termasuk sekolah di Parlimen Bukit Gantang. Untuk makluman yang berhormat, pada tahun 2023, KPM telah memperuntukkan sebanyak 228,000 bagi kerja-kerja penyelenggaraan di 12 buah sekolah di Parlimen Bukit Gantang. Selain daripada itu, KPM juga telah menyalurkan peruntukan khas sebanyak 2.24 juta bagi kerja-kerja naik taraf dan penyelenggaraan kecil institusi pendidikan bagi tahun 2023 iaitu penyelenggaraan tandas dan penyelenggaraan lain bagi 32 buah sekolah di kawasan Parlimen Bukit Gantang. Untuk makluman yang berhormat juga, KPM telah diluluskan projek pembangunan semula bangunan sekolah daif di Sekolah Kebangsaan Sultan Abdullah Cangkat Jering Perak dan bagi tahun 2024 sebanyak 400,000 telah diluluskan untuk membiayai kerja awalan di tapak projek melibatkan kerja ukur dan siasatan tanah. Manakala bagi soalan kedua yang berhormat, bagi projek pembinaan Kompleks Pendidikan Khas Taiping Fasa 1 yang mengandungi Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas 18 bilik darjah beserta kelengkapan perabot, peralatan dan lain-lain kemudahan di Mukim Simpang, Taiping, Perak telah diluluskan dalam RMQ ke-12 Rolling Plan 2 tahun 2022. Pembinaan Kompleks Pendidikan Khas ini dilaksanakan bagi memberi perkhidmatan sokongan kepada murid berkeperluan khas di sekitar Perak Utara seperti daerah Krian, Hulu Perak dan Larut Matang dan Selama. Projek ini dilaksanakan oleh pihak JKR Malaysia secara lead consultant. Berdasarkan perkembangan terkini, lantikan lead consultant telah dibuat pada 27 Disember 2023.
proses reka bentuk sedang dilaksanakan dan projek ini diiklan tender setelah pelaksanaan makmal kejuruteraan nilai bersama pihak JKR Malaysia selesai. Sekian, terima kasih Tuan Dipertua. Sila Bukit Gantang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang sangat prihatin. Dan saya ucapkan terima kasih juga peruntukan-peruntukan yang telah disebutkan untuk Parlimen Bukit Gantang. Tetapi masih ada banyak lagi yang perlu dinaik taraf yang telah saya senaraikan dan saya hantar surat kepada Kementerian. Mohon diberi perhatian untuk tahun 2024. Dalam masa yang sama juga, saya mengharapkan sekolah pendidikan khas di Simpang ini tidak tertangguh lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan susul tindak bersama dengan pihak JPN untuk melaksanakan cadangan-cadangan tersebut. Terima kasih. Baik, silakan Abi. Terima kasih Tuan Ketua. Masih lagi kelas pendidikan khas, khususnya kelas pendidikan khas integrasi. Saya mohon supaya sekolah-sekolah kelas ini disediakan lampu isyarat kecemasan kebakaran. Kerana kelas-kelas ini menempatkan murid-murid bisu dan pekak. Kalau isyaratnya loceng, dia pekak, tak boleh dengar. Jadi boleh menimbulkan masalah kepada mereka. Jadi semua mesti disediakan lampu isyarat kebakaran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil perhatian untuk susul tindak. Terima kasih Yang Dipertua. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, kita mulakan dengan menjemput Dr. Richard Rapo, Lias Aman Bukit Negeri Betung. Silakan. Selamat pagi, terima kasih Yang Hormat Tan Sri. Soalan saya nombor 1. Baik, sebelum Menteri menjawab, oleh kerana soalan ini amat penting dan banyak yang bertanya, saya akan berikan 3 soalan tambahan. Silakan Menteri ya. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Kinabatangan dan Yang Berhormat Sungai Besar bertarikh 27 Februari 2024, Yang Berhormat Bacok bertarikh 4 Mac 2024 dan Yang Berhormat Bagan Serai bertarikh 19 Mac 2024, mengambil kira pertanyaan dan isu yang dibangkitkan berkaitan latar perkara yang sama. Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKOL) merupakan platform nasional dalam rangka dasar strategi dan pelan tindakan berkaitan agenda kos sara hidup yang digerakkan merentasi kementerian dan agensi serta melibatkan wakil kerajaan-kerajaan negeri, badan bukan kerajaan dan industri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dipertanggungjawabkan sebagai sekretariat kepada Majlis Tertinggi NAKOL yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Jawatankuasa Eksekutif yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 dan Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan yang dipengerusikan oleh YB Menteri KPDN sendiri. Pada masa yang sama, terdapat sebanyak 7 jawatankuasa kerja kluster di bawah NAKOL yang dipengerusikan 7 kementerian yang meliputi kluster makanan, perumahan, pendidikan, pengangkutan, utiliti, kesihatan dan pendapatan. Melalui NAKOL, kerajaan memastikan setiap penggubalan dasar dan program yang dilaksanakan melalui kementerian dan agensi akan memberikan pertimbangan terhadap elemen kos sara hidup. Selain itu, mengambil kira kos sara hidup adalah bergantung kepada faktor permintaan dan penawaran, demand and supply dalam sistem ekonomi pasaran terbuka free market economy. Pemantauan juga dilakukan terhadap faktor pasaran dan aktiviti sektor swasta dan industri. Ini termasuk kesan pengaruh besar iklim serta ekosistem pasaran global. Selain penggubalan dasar dan program-program utama merentasi pelbagai kementerian, strategi dan pendekatan berbentuk intervensi dan mitigasi juga dilaksanakan dalam menangani pelbagai isu dan kesan berkaitan kos sara hidup, termasuk menggalakkan penglibatan pelbagai pemegang taruh.
Untuk makluman Tan Sri Yang di-Pertua, Belanjawan 2024 telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 58.1 bilion untuk tujuan subsidi, insentif dan bantuan yang terkait dengan sara hidup rakyat. Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan melalui peruntukan tersebut tidak termasuk yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak lain seperti badan korporat melalui CSR dan NGO serta kerajaan negeri. Senarai inisiatif keseluruhan akan dipaparkan melalui portal Ihsan Madani yang akan dilancarkan pada 20 Mac 2024. Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada program yang dirancang melalui pelbagai kementerian, kita juga melihat kepada aspek penguatkuasaan, termasuklah berkaitan dengan elemen kartel dalam pakatan harga, pakatan pasaran, pakatan pengeluaran dan juga tipuan bidaan. Selain strategi tersebut, kita juga mengalu-alukan penyertaan, syur dan pandangan konstruktif daripada semua pihak melalui pendekatan whole of nation untuk kita memastikan kita dapat memberikan impak yang lebih bernilai dan bermakna. Saya input betul. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, peningkatan kos sara hidup ni amat mengganggu situasi rakyat akibat cukup pendapatan untuk menampung keperluan asas sama ada untuk makanan dan sebagainya, serta beban rakyat juga yang membayar hutang yang ditanggung bagi menampung segala kenaikan kos barangan, perkhidmatan dan juga keperluan harian. Maka oleh itu rakyat di luar sana kita dengar mengeluh mengenai peningkatan kos sara hidup yang agak menekan dan membataskan kehidupan mereka. Maka oleh itu soalan saya kepada Menteri, apakah isu dan cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh kerajaan untuk mencari satu penyelesaian untuk mengurangkan segala kos sara hidup rakyat, dan keduanya adakah kerajaan mempunyai satu inisiatif dan perancangan jangka panjang bukan yang short term punya, jangka panjang bagi memastikan masalah yang untuk mengurangkan segala kos kehidupan rakyat ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Panjang soalan tu, saya cuba untuk menjawab. Pertama, bila ditanya tentang cabaran, saya fikir dalam kita merangka pendekatan dalam menangani isu kos sara hidup, cabaran yang kita hadapi boleh saya ringkaskan dalam konteks external dan juga internal factor. Kalau disebut tentang external factor adalah terkait dengan kebergantungan tinggi kita kepada import barang-barang makanan yang akhirnya boleh menyebabkan di luar kawalan kita, melihat kepada iklim geopolitik dan juga dasar domestik negara-negara di mana kita mengimport, contohnya India, yang terkini mereka mengurangkan, dan ada juga barang-barang makanan tertentu yang dihentikan ekspornya. Dari segi internal faktor pula, antaranya adalah isu pendapatan rakyat kita, sehingga ada yang bertanya sama ada sebenarnya harga barang kita ini tinggi ataupun sebenarnya pendapatan rakyat kita, sara hidup tu, disposable income itu kurang. Dan yang kedua, cabaran tentang sistem ekonomi kita selama ini yang kita banyak mengambil pendekatan untuk memberikan subsidi pukal yang akhirnya berlaku ketirisan. Itu sebabnya sebagaimana titah Tuanku semalam juga yang mengaitkan tentang isu perlunya kita melaksanakan penyasaran semula subsidi, dan cabaran yang paling penting juga adalah ruang fiskal kita sendiri, kerajaan, dana kerajaan untuk membolehkan kita
memberikan bantuan dan mengambil pendekatan intervensi dan mitigasi dalam menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan kos sara hidup. Sekiranya kita mempunyai ruang fiskal yang lebih besar, maka lebih banyak bantuan dapat diberikan kepada rakyat. Jadi itu antara cabaran yang dihadapi, dan bagi saya bila disebut tentang strategi jangka panjang, itu yang digerakkan oleh kerajaan, contohnya dalam aspek pendapatan rakyat, dasar gaji minima, dasar gaji progresif, yang begitu juga pemberian bantuan secara bersasar melalui padu dan sebagainya. Itu antara long term planning yang tengah diikhtiarkan oleh kerajaan dalam kita menangani isu kos sara hidup ini. Baik, saya jumpa Perdana Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, mengapa wujud kekeliruan dan juga kelang kabut baru ni berkenaan dengan perasmian beras putih madani, yang mana ada yang mendahului kenyataan mendahului menteri, dan juga kita tengok menteri jawab lain, Perdana Menteri jawab lain, pengurusi NACO berjawab lain. Ni pasal orang kampung saya duk ingat, jadi saya cakap juga jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, pengurusi NACO adalah Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya nak tahu jugalah apa kedudukan YB, sahabat saya YB Bukit Gantang, bila mana dalam kenyataan media baru-baru ni banyak menyebut YB Bukit Gantang adalah pengurusi NACO. InsyaAllah. Itu saja soalan saya. Baik, sila Menteri. Apa peranan dia juga? Okey, sekarang. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana kita maklum bahawa isu berkaitan padi dan beras ini adalah di bawah Akta 522, yang kementerian yang bertanggungjawab adalah Kementerian Pertanian. Namun mengambil kira KPDN adalah sekretariat kepada NACOL, saya ingin memaklumkan bahawa dari segi peranan sebagaimana yang disebut tadi, bahawa sejak formation dengan izin NACOL, pengurusinya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak daripada pentadbiran yang lepas. Dan peranan Yang Berhormat Bukit Gantang sebagaimana dimaklumkan oleh Kementerian Pertanian dan telah diperakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana Kementerian Pertanian merupakan pengurusi kepada kluster makanan, dan dimaklumkan bahawa peranan rasmi Yang Berhormat Bukit Gantang adalah Ketua Task Force Pemantauan kepada kluster makanan NACOL. Jadi itu peranan yang sebenar secara rasmi oleh Yang Berhormat Bukit Gantang. Sila Mesing. Ya, hitam. Tan Sri Yang Pertua, NACOL ni merupakan satu jawatan kuasa kabinet yang sangat penting, dan segala keputusan datangnya walaupun diperakui oleh NACOL, ia perlu di-endorse oleh kabinet. Soalan saya, adakah Yang Berhormat Menteri bersedia untuk memperjuangkan supaya bil elektrik dan bil air tidak dikenakan kenaikan SST pada 1 Mac, kerana air dan elektrisiti merupakan dua keperluan asas. Kalau kita dah boleh bagi pada telekomunikasi pengecualian tak naik daripada 6 ke 8%, kenapa tidak? Parking pun kita bagi, dan makanan kita kekal pada 6%. Saya merayu sangat pada Menteri, tolong, kerana kalau kita kata, orang Islam kata Jumaat tu penghulu segala hari. Ini bil air dan bil elektrik penghulu segala kenaikan. Dan 3 kali kenaikan elektrik, ICPT, kemudian mereka yang penggunaan 1,500 kW sejam pada Julai tahun lalu, dan tahun ini 600 hingga 1,500. Itu pun 6% kenaikan. Tambah lagi 2% SST. Orang Kedah kata mampu. Tolong, bil elektrik naik, bil air naik 21%. Tolonglah, kalau 1 Mac ni, saya rasa keluhan rakyat ni susah. Minta supaya ada masa lagi 3-4 hari bincang, NACOL bawa, kabinet bagi keputusan untuk pengecualian. Itu permintaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat untuk makluman. Perkara berkaitan kenaikan SST ini memang dalam mesyuarat jawatankuasa pemantauan pelaksanaan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat TPM yang lepas, kira-kira 2 minggu lepas, memang ada satu paper khusus untuk kita melihat kesan dan impaknya.
dan insya-Allah perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Aritam ini kita akan bawa untuk dikaji dan kita bawa kepada mesyuarat nakul yang akan diadakan pada 20 Mac nanti untuk pertimbangan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Datuk Hajah Siti Zailah binti Mak Yusof, Rantau Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon jawapan soalan saya nombor 2. Silakan. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Tuan Dipertua, Kerajaan Persekutuan masih meneruskan dasar bantuan kepada mangsa banjir berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN nombor 20. Dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Jadi berdasarkan arahan MKN nombor 20 tersebut, kejadian bencana ditafsirkan sebagai suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara yang melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblingan sumber yang ekstensif. Setelah berlaku sesuatu bencana, berdasarkan tafsiran kejadian bencana di dalam arahan MKN nombor 20, mangsa yang terlibat akan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara dengan bantuan agensi-agensi tindak balas seperti PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan lain-lain agensi. Semua mangsa bencana termasuk mangsa banjir yang berpindah ke pusat pemindahan sementara akan dibantu oleh petugas Jabatan Kebajikan Masyarakat dan ditempatkan di dalam khemah masing-masing dengan diberikan pelbagai jenis bantuan asas seperti makanan, minuman, tikar dan selimut. Bagi kejadian bencana semasa musim monsun Timur Laut (MTL), termasuk bencana banjir, terdapat 2 jenis bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui peruntukan yang disalurkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA kepada semua negeri, iaitu pertama bantuan wang ihsan BWI dan bantuan wang ihsan kematian. Bantuan wang ihsan merupakan sumbangan sebanyak RM1,000 untuk ketua isi rumah yang terkesan akibat bencana dan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Manakala bantuan wang ihsan kematian merupakan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk waris mangsa bencana yang meninggal dunia. Bantuan wang ihsan akan diagihkan kepada ketua isi rumah mangsa bencana yang terjejas setelah proses semakan dan pengesahan oleh pejabat daerah dan perakuan oleh pejabat setiausaha kerajaan negeri. Bagi musim monsun Timur Laut 2022 hingga 2023, jumlah bantuan wang ihsan yang telah diagihkan kepada 168,959 KIR. Jadi mangsa bencana di seluruh negara adalah sebanyak 168,959 juta ringgit. Manakala jumlah BWI kematian yang telah diagihkan kepada 56 waris mangsa bencana yang meninggal dunia adalah sebanyak 560,560,000 ringgit. Musim MTL 2023 hingga 2024 masih belum tamat. Namun bagi mempercepatkan proses pengagihan bantuan wang ihsan kepada ketua isi rumah mangsa bencana semasa Kerajaan Persekutuan melalui Agensi Pengurusan Bencana iaitu NADMA telah menyalurkan peruntukan awal bantuan bencana kepada semua negeri berjumlah 232 juta ringgit bagi diagihkan kepada ketua isi rumah mangsa bencana yang terjejas dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Pemberian bantuan wang ihsan ini bukanlah merupakan suatu bentuk pampasan terhadap kerugian yang dialami oleh mangsa bencana, tetapi ia lebih merupakan tanda keprihatinan Kerajaan Persekutuan bagi meringankan beban mangsa bencana.
Selain bantuan kerajaan persekutuan, semua kerajaan negeri boleh mengenal pasti bantuan-bantuan lain untuk disumbangkan melalui agensi-agensi peringkat negeri seperti lembaga zakat dan badan-badan korporat untuk membantu meringankan beban mangsa bencana. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Datuk Panjang. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberi. Soalan tambahan saya, setakat ini apakah inisiatif terkini kerajaan menerusi NADMA bagi memudahkan pelarasan agihan bantuan tanpa birokrasi, termasuk mereka yang tidak berpindah ke PPS sebab ramai yang tidak berpindah juga, serta memastikan keberkesanan sumbangan NGO dan operasi pasca banjir, dan juga apakah insentif yang diberi kepada sukarelawan JKM sebab mereka tidak ada sebarang allowance sedangkan mereka bertugas sepanjang musim banjir. Jadi apakah inisiatif yang telah dibuat untuk memberi bantuan juga kebajikan kepada petugas-petugas yang membantu JKM di PPS? Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Berhormat. Sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang sedia ada, melainkan dari selain daripada bantuan wang ihsan yang disalurkan melalui NADMA seperti yang saya terangkan tadi, Kerajaan Persekutuan melalui kementerian dan agensi yang lain turut menyediakan peruntukan bantuan lain yang boleh diakses kepada mangsa yang layak, terutamanya bagi meringankan beban mereka dalam membaik pulih kerosakan kediaman mereka akibat bencana. Namun begitu yang tadi yang Berhormat tanya tadi, kalau dari NGO ke apa, itu terbuka kepada sesiapa saja yang ingin membantu. Selain daripada itu juga ada juga bantuan baik pulih rumah, program baik pulih rumah ini daripada Kerajaan Persekutuan, ya. Program baik pulih rumah daif, bantuan bina baharu rumah, projek rumah sejahtera bina baharu, dan untuk untuk sukarelawan tadi memang ada dimaklumkan kepada saya. Jadi saya minta secara bertulis daripada pejabat kami di JKM untuk kami dapat mengetahui siapa-siapa yang terlibat dan berapa ramai untuk membolehkan kita menyerahkan kepada kepada kerajaan untuk memohon. Sebenarnya secara prinsipnya kerajaan tak ada masalah, cuma kami masih menunggu bilangan ataupun nama-nama yang akan diberi kepada saya. Terima kasih. Saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Selepas musim banjir, negara kita juga tidak terlepas untuk berdepan dengan cuaca yang lebih panas dan kering. 12 kawasan kebanyakan di bahagian utara Semenanjung Malaysia termasuk Arau merekodkan suhu panas tahap berjaga-jaga. Keadaan ini mungkin boleh membawa kepada bencana kemarau, iaitu masalah yang begitu berbeza dengan musim banjir. Soalan saya ingin mengetahui apakah persediaan atau langkah kerajaan dalam hal ini. Terima kasih Tan Sri Speaker. Silakan Menteri. Tuan Ketua, ni soalan ini YB ni memang sudah berpandangan ke hadapan. Jadi Tuan Ketua, Met Malaysia telah mengeluarkan kenyataan media pada 13 Februari 2024 yang lalu melaporkan taburan hujan akan berkurangan di kebanyakan tempat, terutama di kawasan utara Semenanjung termasuk Perak, Pahang dan Kelantan. Lanjutan itu, satu mesyuarat penyelarasan pengurusan bencana berkaitan kemarau yang diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah diadakan pada 15 Februari 2024 yang lalu bagi memperkasakan kesiapsiagaan untuk menangani impak fenomena cuaca panas dan kering semasa peralihan monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga penghujung Mac 2024. Jadi dalam hubungan ini, Tuan Ketua, kerajaan telah bersetuju bahawa pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA akan dibuat bagi menjamin sumber air mencukupi di kawasan tadahan hujan sepanjang tempoh negara berhadapan dengan cuaca panas dan kering. OPA akan dilaksanakan di Pulau Pinang berdasarkan permohonan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui penyelarasan antara NADMA, Met Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Operasi ini akan dilaksanakan selama 2 hari bermula pada hari ini 27 dan 28 Februari 2024. OPA ini akan mensasarkan kawasan sekitar empangan Teluk Bahang dan Air Hitam di Pulau Pinang dan empangan Bukit Merah di Perak. Ini adalah sebahagian tindakan awal bagi mengatasi penyusutan air di ketiga-tiga empangan tersebut yang mana setakat ini
kapasiti air di empangan Teluk Bahang adalah sebanyak 80%, di empangan Air Hitam adalah sebanyak 37%, manakala di empangan Bukit Merah adalah sebanyak 80%. Jadi kejayaan OPA Tuan Ketua bergantung kepada keadaan atmosfera yang sesuai seperti kelembapan yang tinggi, kehadiran awan, cumulus dan kelajuan angin yang lemah. Faktor-faktor ini membolehkan penghasilan hujan yang tepat di kawasan sasaran. Jadi kerajaan negeri juga yang memerlukan bantuan bagi menjalankan operasi ini boleh mengemukakan cadangan kepada pihak NADMA untuk dibuat penilaian kesesuaian lokasi dan ramalan keadaan atmosfera di kawasan cadangan perlu dikaji terlebih dahulu oleh Met Malaysia bagi menjamin kejayaan OPA. Sekian, terima kasih. Baik. Saya jemput Tuan Suhaizat bin Kayat Pulai. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 3, sorry. Nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya akan menjawab soalan nombor 3 daripada Yang Berhormat Pulai bersama dengan soalan nombor 74 Yang Berhormat Tan Sadong secara bersekali. Tidak dapat dinafikan Tuan Yang Dipertua bahawa perkhidmatan dalam talian telah mengubah kehidupan rakyat Malaysia pada masa kini, membawa peluang yang baru pada orang ramai dan juga mewujudkan pelbagai peluang perniagaan. Namun alam cyber semakin menjadi lobok jenayah dan giat dieksploitasikan secara mudah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, lantas menyebabkan peningkatan dalam kes jenayah cyber secara drastik. Menyedari cabaran peningkatan kes jenayah cyber, antara lain cabaran disebabkan oleh kecerdasan buatan dengan izin artificial intelligence dengan sikap tidak bertanggungjawab setengah pihak menyediakan perkhidmatan yang lebih mementingkan keuntungan berbanding dengan keselamatan awam dengan izin profit versus public safety. Kerajaan Madani sedang giat mengatur pelbagai usaha secara strategik bagi menerangi isu ini secara efektif dan pada kadar yang segera. Dalam hal ini, satu mesyuarat telah diadakan pada 20 Disember 2023 bersama semua agensi, Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Peguam Negara AGC, Kementerian Dalam Negeri KDN, Polis Diraja Malaysia PDRM, Bank Negara, Kementerian Kewangan MOF dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Berikutan daripada itu, satu jawatan kuasa kerja cadangan pengubalan undang-undang baru berkaitan dengan kemudaratan jenayah dalam talian telah dipengusikan bersama-sama oleh saya, Yang Berhormat Tuan Fahmi dan Yang Berhormat Tuan Gobin. Kedua-duanya juga adalah menteri yang juga bertanggungjawab dalam isu digital dan alam cyber. Membentuk satu bagi pihak mewujudkan satu mesyuarat pertama jawatan kuasa yang diadakan pada 5 Februari 2024 melibatkan 6 agensi. Objektif sebenarnya Tuan Yang Dipertua adalah untuk mewujudkan sesi libat urus untuk mendapati bahawa perundungan yang sedia ada pada hari ini tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa yang begitu pesat, menyebabkan penipuan dalam alam maya semakin berluasan dan semakin cepat pada platform yang tidak lagi selamat dan dicemari. Terdapat keperluan segera bagi pewujudan satu sistem kill switch melalui perundangan dalam memberhentikan aktiviti penipuan dalam mana-mana domain atau platform dalam talian dalam negara kita secara automatik. Kerajaan Madani juga sedang proses merangka satu akta baru yang merangkumi peruntukan berhubung dengan tata cara dan penguatkuasaan kill switch tersebut untuk meningkatkan keselamatan digital dengan izin digital safety secara terperinci dan jelas selaras dengan keperluan semasa serta perkembangan teknologi. Selain itu, Tuan Yang Dipertua, penelitian juga sedang dilaksanakan oleh kerajaan melalui agensi yang berkenaan terhadap beberapa peruntukan undang-undang lain seperti Akta Pencegahan Pengeluaran Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan hasil pada aktiviti haram, kanun kesiksaan. Sebenarnya Tuan Yang Dipertua, banyak undang-undang kita yang ada ni, semuanya undang-undang ni adalah sebelum tahun 2010. Maknanya undang-undang kita agak lambat. Maknanya kalau berbanding antara kereta ini, macam kata orang, betul-betul basikal buruk. Jadi inilah sebabnya undang-undang ni perlu dipinda, bukan saja di segi substansif tetapi juga di segi prosedural supaya kita dapat membantu kerajaan yang berhadapan dalam isu yang berlaku pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sila Fulai. Soalan tambahan. Skamer ni dia mempengaruhi mangsa ni dan mereka seolah-olah ada maklumat
maklumat peribadi kita ya. Contohnya apabila kita dihubungi berkenaan dengan pinjaman kereta umpamanya ya, dia ada maklumat tentang maklumat daripada mangsa ini ya. Jadi seolah-olahnya data kita ini terdedah kepada publik dan kita ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ini ya. Tapi bagaimana seolah-olahnya scammer ini mempunyai maklumat kita dan mereka menggunakan maklumat itu untuk menipu kita. Apa rancangan ataupun planning kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Memang betul Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya yang menjadikan perkara ni, apa yang disebut yang scammer ni dalam fasa yang sangat sophisticated kerana mereka mempunyai maklumat. Saya jamin Tuan Yang Di-Pertua dalam Dewan ni tak ada siapa yang tak pernah kena scam. Tapi isu dia Tuan Yang Di-Pertua ialah diri kita sendiri sebagai first line of defense. Maknanya kalau kita tak kenal nombor, jangan angkat. Pertama. Tapi saya pun nak mengaku dengan apa yang Berhormat sebut tu betul. Masalah kita ni lah kadang-kadang pengundi kita di luar bandar. Kadang-kadang orang-orang warga emas. Mereka kadang-kadang, Tuan Yang Betul, saya sendiri bila dengar suara macam betul-betul PDRM dan magistrate beritahu yang saya nak dikenakan tindakan, nak dibankruptkan dan sebagainya. Jadi selalunya kita kena first line of defense. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab dalam kewujudan Kementerian Digital, kementerian yang baru akan memberi jawapan secara bertulis tentang langkah-langkah proaktif yang akan diambil oleh mereka. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kes pelaburan tidak wujud mencatatkan jumlah kerugian paling tinggi tahun lepas iaitu sebanyak 421 juta daripada jumlah keseluruhan kerugian 1.3 bilion kes penipuan online. Apakah strategi khusus pihak kerajaan dalam mengatasi trend pelaburan tidak wujud yang lazim mensasarkan golongan pesara dengan menjanjikan keuntungan pelaburan lumayan dan memanipulasi psikologi mangsa sehingga mereka mendedahkan butiran peribadi kerana pada hari ini terdapat penggunaan media sosial seperti aplikasi Telegram, WhatsApp yang mana cara memperdaya menjadi lebih cepat dan sangat berkesan. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengekang penggunaan aplikasi-aplikasi dalam talian dalam memperdayakan mangsa? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya Yang Berhormat inilah yang sedang berlaku pada hari-hari yang berhadapan dengan kita semenjak kecanggihan teknologi maklumat. Data saya daripada 12 Oktober 2022 hingga 31 Januari 2024 sebagai contoh, 71,631 panggilan yang telah diterima oleh NSRC dan antara kesimpulannya ialah aduan yang diterima didapati jumlah kerugian adalah sebanyak 245,160.299 juta. Maknanya jumlah dia semakin besar. Jadi apa yang ditanya oleh Yang Berhormat tu yang saya sebut tadi dalam jawapan saya ialah memang pertama sekali first line of defense. Walau bagaimanapun kalau kita sebut di aspek pihak-pihak bank dan juga bank negara, adanya langkah-langkah keselamatan tambahan yang telah diatur dan diberikan maklumat terutama sekali oleh aspek institusi kewangan. Pertama, memperketatkan proses pengenalian identification dengan profil risiko bagi pelanggan yang terdedah, risiko tinggi, pemberian perkasaan token, hardware token kepada pelanggan yang dihadapi kesulitan untuk menggunakan aplikasi mudah alih, menetapkan had transaksi yang lebih rendah, menyediakan bantuan melalui pusat panggilan mengaktifkan perbankan dalam talian. Isu sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua dengan Yang Berhormat, kita mesti memahami saat duit itu yang ditransaksikan begitu laju. Itu sebab sistem pembankan bersama bank negara mewujudkan beberapa panggilan aplikasi hotline yang perlu dilaksanakan oleh para pelanggan. Contohnya dalam e-dagang ataupun e-commerce, kita mempunyai PDRM, mempunyai portal semak mule, iaitu nombor-nombor kita order A dapat B. Kadang-kadang dia beli barang, katakan bulan puasa kurma macam-macam dia order harga RM1. Dengan begitu hebat dia pun order lah 1,000, tiba-tiba akaun tu tak wujud. Semak Mule sebagai contoh di bawah PDRM boleh membuatkan satu siasatan sama ada akaun tu wujud ataupun tidak, sebagai contoh. Kemudian senarai amaran penggunaan kewangan, Financial Consumer Alert List, kemudian Investment Alert List, dan kemudian status syarikat jualan langsung dan sebagainya. Tapi di sini Tuan Yang Di-Pertua, saya telah membincangkan dengan semua agensi bahawa sudah tiba masanya bahawa agensi itu semua berkumpul di Parlimen, memberi satu taklimat khas kepada semua ahli Parlimen
pihak kerajaan dan pihak pembangkang memaklumkan apa yang ada di luar sana. Sebab Tuan Yang Di-Pertua, saya sendiri kan dengan izin, saya tengok dokumen yang dia nak minta kita isi. Saya ni sebagai orang yang pakai cermin mata pun taklah teruk sangat. Saya baca pun saya tak faham. Macam mana rakyat di luar sana yang tak ada, satu, akses kepada internet nak buka, nak buat laporan. Kedua ni nak memahami apa yang perlu dilapor. Itu yang sebabnya mereka mengambil kesempatan. Jadi saya telah mencadangkan pada mereka bahawa adakan satu sesi dengan ahli-ahli parlimen, kita terangkan apa ada di luar sana dengan semua agensi. Jadi sekurang-kurangnya ahli parlimen kedua-dua pihak boleh membawa maklumat ini bersama agensi yang bertanggungjawab membuat roadshow di kawasan masing-masing, sekurang-kurangnya untuk mengurangkan penipuan semasa kita nak mewujudkan undang-undang. Tapi Tuan Yang Di-Pertua, undang-undang hebat mana sekalipun, first line of defense ialah diri kita. Saya nak minta maaf antara masalah paling hebat bagi generasi yang lebih umur ialah love scam. Saya tak tahu yang berhormat faham love scam tu apa. Maknanya orang ajak dating sebenarnya orang tu tak wujud. Lepas tu dia bagi duit. Saya tak tahulah nak bagi duit selalu bagi orang yang kita kenal. Orang tak kenal nak bagi duit buat apa? Inilah isu dia, sebabnya dipanggil scammer. Jadi itu sebabnya saya ucap terima kasih. Saya minta yang berhormat, bila kerajaan, agensi Bank Negara buat, PDRM buat, agensi bertanggungjawab, turunlah beramai-ramai supaya kita dapat membantu rakyat kita di bawah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4, saya minta jawapan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Wabi Kota Baru. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semasa sidang Parlimen yang lalu pada 21 November 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi PMQT telah menjawab soalan yang hampir sama. Hari ini saya akan berkongsi dan memaklumkan perkembangan terkini berkenaan dengan usaha dan inisiatif kerajaan. Umumnya, inisiatif kerajaan adalah menyeluruh, teliti dan mengambil kira pandangan semua pihak dan pemegang taruh. Kerajaan sentiasa komited untuk memartabatkan undang-undang syariah di Malaysia selaras dengan objektif Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani 2023-2027 dengan teras ketiga, kemuliaan syariah, dan memfokuskan usaha untuk memartabatkan perundangan dan kehakiman Islam. Antara usaha yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk memartabatkan perundangan syariah adalah melalui pindaan dan penggubalan undang-undang syariah dengan memastikan setiap peruntukan yang dicadang dan digubal sentiasa selaras dengan kerangka Perlembagaan Persekutuan. Fungsi ini dilaksanakan melalui Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan, iaitu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Peraturan 7 Peraturan MKI 2022. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Tan Sri Zarah Ibrahim. Objektif penubuhan JPIK ini adalah untuk menambah baik, menyelaras dan menggalakkan penyeragaman undang-undang syariah antara negeri-negeri dan pengharmonian antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil bagi memastikan kedua-dua sistem perundangan dapat dimartabatkan dan saling melengkapi. Buat pengetahuan semua, JPIK akan mengadakan mesyuarat pada hari ini. Mesyuarat terakhir adalah pada 9 November 2023. Pada tahun 2023, 3 undang-undang telah dibincangkan oleh JPIK, iaitu kaedah-kaedah pentadbiran undang-undang Islam wilayah persekutuan, pindaan kepada Akta 505, pindaan kepada Akta 559. Selain itu, Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam telah ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Tun Zaki Tun Azmi. Buat pengetahuan semua, Jawatan Kuasa Khas ini sedang dalam melaksanakan kajian terhadap isu-isu yang berbangkit berhubung dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam dan bidang kuasa Mahkamah Syariah serta tafsiran perlembagaan sebagaimana diperuntukkan di bawah butiran 1 Senarai 2 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jawatan Kuasa Khas ini perlu membentangkan hasil kajian yang telah dilaksanakan dalam tempoh setahun kepada mesyuarat MKI, dan buat pengetahuan semua, Jawatan Kuasa Khas telah pun membentangkan laporan awal kepada MKI pada 15 Februari 2024.
Selain daripada itu, kerajaan juga melalui JAKIM mengadakan rundingan dari masa ke semasa menerusi platform Majlis Dialog Perundangan Islam Kebangsaan. Mesyuarat terakhir Majlis Dialog diadakan pada 9 hingga 11 Oktober 2023 selama 3 hari. Selain itu, kerajaan juga sedalam tindakan untuk mengadakan satu konvensyen khas memartabatkan perundangan syariah dalam masa terdekat. Kerajaan juga dalam usaha menubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia bagi memperkasakan perundangan dan kehakiman syariah, dan ini adalah antara merupakan intipati ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa mesyuarat MKI ke-71 pada 15/2024. Perkara ini merupakan antara usaha dan komitmen kerajaan untuk memartabat, menambah baik serta mempertahankan undang-undang syariah. Terima kasih. Sila Ketua Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya order menteri dapat timbalan menteri. Harap ini bukan skema. Saya order menteri dapat timbalan menteri, tapi tak apalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ada soalan beberapa peringkat soalan tambahan, agak panjang sikit. Minta Yang Berhormat teliti. Adakah kerajaan sedar? Saya yakin kerajaan sedar. Ekoran daripada satu keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9/2 tahun 2024 terhadap cabaran ke atas 18 peruntukan di dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019, yang mana 16 seksyen telah diisytiharkan oleh Mahkamah Persekutuan sebagai null and void, batal dan tidak sah. Adakah kerajaan sedar bahawa di samping keputusan tersebut terdapat sebanyak 13 lagi enakmen jenayah syariah di negeri-negeri seluruh negara yang mempunyai peruntukan yang sama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada 9/2 tahun 2024. Dan salah satu daripadanya Yang Berhormat ialah satu akta yang bernama Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1997 yang telah diluluskan oleh Parlimen ini pada 19/12 tahun 1996. Jadinya akta ini. Dan Yang Berhormat Tambun pada masa itu, Yang Berhormat Pematang Pauh adalah salah seorang ahli Parlimen, malahan timbalan Perdana Menteri yang meluluskan akta ini. Yang mana akta ini pada pandangan saya berdasarkan keputusan kes Ni Ilin, ianya mempunyai peruntukan yang telah dibatalkan. Antaranya 8 seksyen di dalam akta ini belum lagi enactment di negeri-negeri, 12 negeri lagi yang telah diisytiharkan batal pada 9/2 yang baru. Soalan saya, bagaimanakah Yang Berhormat ataupun Yang Berhormat Menteri ataupun kerajaan hendak menguruskan perkara ini apabila peruntukan yang berkaitan seumpama yang telah dibatalkan ini masih ada lagi dalam undang-undang di peringkat negeri. Sebagai contohnya, kesalahan berjudi di negeri Pahang ada dalam enactment jenayah syariah Pahang, tapi berdasarkan kes Ni Ilin ianya tidak boleh dikuatkuasakan, tidak boleh dilaksanakan kecuali ianya akan dicabar. Seterusnya saya nak tanya Yang Berhormat, apabila sesebuah negeri membuat sesuatu enactment di dalam Dewan Undangan Negeri, ini berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri. Kerajaan negeri mempunyai satu rujukan yang sah di dalam kerajaan, iaitu Wakil Jabatan Peguam Negara yang bernama Penasihat Undang-Undang Negeri. Semua LA di negeri adalah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara. Penasihat undang-undang di sesebuah negeri sudah tentulah memberi nasihat kepada kerajaan-kerajaan negeri sebelum kerajaan itu membawa satu-satu rang undang-undang ke Dewan Undangan Negeri, supaya rang undang-undang itu tidak bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Jadi sekarang ini seolah-olahnya yang bersalah kerajaan negeri, sedangkan kerajaan negeri telah dinasihatkan secara rasmi oleh Wakil Peguam Negara di dalam. Jadi soalan saya, apa tindakan kerajaan untuk membetulkan keadaan ini? Dan yang ketiga Yang Berhormat,
Ini soalan penting, Tan Sri. Ya, yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa peruntukan jenayah syariah di dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri merupakan satu kesalahan yang disebut takzir. Bukannya hudud, bukannya kisas. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat, sebab Yang Berhormat pun profesor dalam syariah. Ya. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya kalau saya mengatakan bahawa segala kesalahan jenayah syariah di dalam enakmen negeri-negeri, seluruh negeri di Malaysia termasuk wilayah persekutuan, dibuat juga berdasarkan sumber-sumber hukum, iaitu Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa inilah asas kepada pembentukan kesalahan jenayah syariah di dalam enakmen negeri, bukan sebagaimana undang-undang jenayah Mahkamah Sivil yang berdasarkan common law Inggeris dan juga undang-undang jenayah daripada India. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. 3 soalan. Saya cuba menjawab secara menyeluruh, insya-Allah. Soalan yang pertama berkenaan dengan adakah sedar? Sebenarnya kerajaan sedar dan telah pun melaksanakan inisiatif-inisiatif yang diperlukan. Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari 2024 telah memutuskan bahawa peruntukan dicabar dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan ada 2 yang sah dan ada 16 yang dibatalkan. Dalam hal ini, hanya peruntukan di atas atau peruntukan 16 sahaja yang terkandung di dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang diisytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Peruntukan-peruntukan dalam Akta Enakmen Ordinan Jenayah Syariah di negeri-negeri lain masih lagi sah dan berperlembagaan dan boleh dikuatkuasakan selagi keperlembagaan peruntukan-peruntukan tersebut tidak dicabar dan tidak isytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Namun begitu, saya ingin menjawab soalan. Dengar dulu, sabar soalan. Adakah kerajaan persekutuan boleh mengarahkan negeri-negeri untuk meminda undang-undang syariah di negeri-negeri? Jadi apa yang boleh diputuskan berdasarkan Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 Senarai 2 Senarai Jadual ke-9 Pelanggan Persekutuan Hayat Awal Agama Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri-negeri, maka Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja merupakan pihak berkuasa utama yang perlu dirundungi dan perlu memberi perkenan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri. Dan apa yang boleh dirumuskan buat pengetahuan semua, buat pertama kalinya kerajaan dengan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menubuhkan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN dan mohon bersabar, dan jawatan kuasa khas ini telah pun bersyarat mingguan dan laporan pertama telah pun dilaporkan kepada MKI dan insya-Allah dalam masa setahun kita akan dapat satu penyelesaian yang tuntas yang kita boleh laksanakan berdasarkan kepada apa yang diputuskan oleh laporan jawatan kuasa khas tersebut. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan AG, berkenaan Jabatan Peguam Negara. Boleh dikatakan pada tahun 2021 dalam kes Iki Putra, Jabatan Peguam Negara tidak pun intervened, mencelah. Dalam kes yang ini juga, dalam kes Nia Elin, Jabatan Peguam Negara juga tidak mencelah. Maknanya ini merupakan satu tindakan yang konsisten oleh Jabatan Peguam Negara melihatkan kepada keseluruhan perkara dan faktor yang ada pada hari ini. Itu merupakan konsistensi yang ada dilaksanakan oleh Jabatan Peguam Negara dan saya ingat bahawa pada 2021 bukan kerajaan madani. Yang ketiga berkenaan dengan takzir. Sebenarnya kita telah pun menghantar soalan kepada Jabatan Mufti, kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan umumnya Jabatan Mufti juga menjawab bahawa Mahkamah Sivil juga melaksanakan undang-undang takzir. Cuma ada beberapa perkara yang belum lagi cukup dan belum lagi memenuhi keseluruhan aspek syariah. Terima kasih. Jawab soalan tu. Takzir itu adakah berdasarkan sumber-sumber hukum? Takzir di Mahkamah Syariah. Baik, itu jawapan Menteri. Silakan Leda. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya mudah. Benarkah ada dakwaan yang mengatakan bahawa dengan perkara yang berlaku ini maka terhakisnya akidah dan syariah? Dan apakah tindakan kerajaan untuk memperkasakan syariah? Terima kasih. Di dalam mesyuarat MKI, titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah menekankan aspek ini dan juga kalau kita lihat secara umumnya bahawa dalam kes ini
ianya hanya untuk memberikan satu tafsiran perlembagaan persekutuan kepada kompetensi sama ada Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang ataupun Parlimen yang membuat undang-undang. Maka dengan itu, tidak ada isu Mahkamah Syariah terancam, tidak ada isu kerana ianya telah memberikan satu panduan dan rujukan kepada semua bahawa inilah tafsiran perlembagaan yang ada, yang perlu dihormati, yang perlu kita laksanakan. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Seri Doris Sofia, anak brodi Sri Aman. Terima kasih Yang Tua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Sri Yang Dipertua, terima kasih ahli yang berhormat. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Komunikasi melalui jabatan dan agensi di bawahnya sentiasa komited dalam memerangi penyebaran maklumat dan kandungan palsu di media sosial bagi menjamin keharmonian dan ketenteraman awam di negara ini. Antara usaha yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, perundangan sedia ada seperti Seksyen 505 Kanun Kesiasaan, Akta 574 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 yang diguna pakai untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu. Kedua, kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan platform media sosial dan juga agensi penguatkuasaan lain dalam menangani penyebaran maklumat palsu. Hasilnya, dalam tempoh 1 hari bulan Januari 2023 hinggalah 15 hari bulan Februari 2024, sebanyak 6,168 kandungan yang berunsur disinformasi telah diturunkan oleh penyedia platform. MCMC juga bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menubuhkan pasukan petugas siasatan bagi memastikan siasatan kes yang membabitkan penyebaran maklumat palsu dilaksanakan dengan segera dan kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Penguam Negara untuk keputusan akhir. Ketiga, penubuhan task force menangani berita palsu pada 1 hari bulan Disember 2022 yang diangkutai oleh pelbagai jabatan dan agensi antaranya PDRM, AGC dan MCMC memainkan peranan penting bagi memantau, menyiasat dan membuatkasakan undang-undang terhadap penyebaran berita palsu yang mempunyai kesan negatif terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Mulai 1 Disember 2022 sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 861 berita yang tidak ditentukan kesahihannya yang menyentuh institusi diraja, agama dan perkawaman 3R termasuk melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta anggota pentadbiran telah dikena pasti. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 91 kertas siasatan telah dibuka, iaitu 60 daripadanya telah selesai, manakala 31 masih dalam siasatan di peringkat PDRM, AGC dan MCMC. Dan keempat, langkah advokasi dan kesedaran untuk mendidik masyarakat supaya menilai kesahihan sesuatu berita dengan menyemak fakta dengan sumber yang rasmi sebelum perkongsian dilakukan. Antara usaha advokasi adalah membangunkan portal untuk semakan fakta, iaitu portal sebenarnya.my oleh MCMC dan juga portal MyCheck Malaysia oleh Bernama. Dan kedua, penerbitan program di televisyen dan radio iaitu program Buah Bicara Pastikan Sahih dan juga segmen Biar Betul oleh RTM yang mengupas isu-isu berita palsu yang menjadi tumpuan masyarakat serta bagi memperbetul maklumat dan berita palsu yang tular terutamanya di platform media sosial. RTM juga secara berterusan menerbit dan menyajikan kapsul klip video pendek, pesanan khidmat awam, promo, program Buah Bicara dan seksa atau drama pendek
projek untuk mendidik masyarakat mengenai bahaya penyebaran berita palsu. Yang ketiga adalah penghasilan dan hebahan kandungan kreatif, antaranya oleh bernama yang telah menghasilkan liputan berkaitan berita palsu melalui platform bernama Wires, bernama TV dan bernama radio. Hebahan infografik dan videografik secara berterusan juga dilaksanakan di semua platform media sosial rasmi Jabatan Penerangan untuk mendidik masyarakat supaya sentiasa bertanggungjawab dalam memastikan kesahihan maklumat yang diterima. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Saya jemput Sri Aman. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih kepada Menteri kerana telah menghuraikan jawapan yang agak bernas. Cumanya saya ada sedikit lagi soalan tambahan. Adakah kementerian mempunyai strategi jangka panjang bagi membentuk budaya digital yang lebih kritis dan beretika untuk masyarakat kita, dan adakah ataupun apakah kementerian juga merancang mewujudkan mekanisme pelaporan yang lebih efisien bagi pengguna media sosial yang ingin melaporkan kandungan palsu atau disinformasi? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman ataslah soalan tambahan tersebut. Untuklah program advokasi yang sedang dijalankan olehlah MCMC, kami memang mempunyai program sepertilah Klik dengan Bijak, di mananya untuk tahun 2023 program Klik dengan Bijak sebenarnya kami telah menganjurkan 569 program di seluruh negara. Ini merupakan satu peningkatan yang dahsyat kerana pada tahun 2022 program yang telah dianjurkan adalah sebanyak 73. Jadi setakat ini kami memang berhasrat untuklah membanyakkan lagi program advokasi dan juga kesedaran supaya kita boleh mendidik generasi yang lebih cekap digital dan juga cekap media. Selain daripada itu, saya setuju dengan Yang Berhormat Sri Aman bahawa sangat-sangat penting adalah tindakan perlu diambil apabila mempunyai kandungan berita palsu dan disinformasi di media sosial. Dan oleh sebab itu, salah satu usaha oleh kementerian adalah kita bekerjasama rapat denganlah platform provider supaya kita boleh cepat-cepat turunkan informasi disinformasi ataupun maklumat berita palsu tersebut. Kalau berbanding pada tahun 2021 secara keseluruhan, kandungan yang telah diturunkan yang menyentuh isu 3R dan juga berita palsu adalah sebanyak 170 pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022 angka ini meningkat kepada 271, tetapi hanya untuk 2023 sahaja 7,000 kandungan yang mempunyai ucapan kebencian seperti 3R dan juga berita palsu telah the exchange of the Memorandum of Understanding between the Central Bank of Malaysia and the National Bank of Cambodia on cooperation in the area of financial innovation and payment systems. And now, we are delighted to invite to the front Yang Berbahagia Dato' Abdul Rashid Ghafur, Governor of the Central Bank of Malaysia, and Her Excellency Dr. Chia Sere, Governor of the National Bank of Cambodia, to exchange the signed Memorandum of Understanding on cooperation in the area of financial innovation and payment systems. Thank you, Excellencies. We may now proceed with the joint press conference. Our joint press conference this morning will commence with a statement by the Prime Minister of Malaysia, followed by a statement by the Prime Minister of Cambodia. Please welcome the Prime Minister of Malaysia. Excellency Samdech Hun Manet, Prime Minister Cambodia, Deputy Prime Ministers, Ministers, ladies and gentlemen, great pleasure, we welcome you as a friend and continuing the great relations that we have had with Samdech Hun Sen
for many decades. And of course, we have had very fruitful discussions on a number of issues, and the signing of this understanding and agreement between both governors of central banks is meaningful, because this has been one of our pillars in terms of dealing with the issue or problem with our currency. We have had relative success with China, and it's 25% of our total trade is in our local currency. With Thailand, with 18%, Indonesia, with 20%. With Cambodia, I think using local currencies would, of course, lessen the burden and the pressure of having to be tied only to the US dollar. We have also agreed to accelerate the process of JCBC, Joint Committee meeting between both countries earlier than expected. Both foreign ministers have been entrusted to fix a date, and following that, of course, the issues like food security, collaboration in research, investments, halal industry, renewable energy, and high-tech industries, including AVs and AI, will have to be discussed and explored. Both our custom departments will facilitate movement of goods, and we have already started or initiated the discussions on MOU by both customs, and will be finalized soon. It would depend on the efficiency of both ministries of foreign affairs. We have huge potential in terms of boosting trade volume of palm oil, white rice, and the trade ministries of both countries will use the Joint Technical Committee platform to address these challenges and find solutions, both trade and tourism. Investments has been there, but then we should expect more investments into Cambodia and from Cambodia into Malaysia. The value of investment by Malaysian companies in Cambodia has exceeded $3 billion. And of course, there's huge opportunity, and the Prime Minister has assured that he will give all the attention and support possible. Malaysia's interest to be a key player in construction of over 1,000 kilometers of seabed energy pipelines, facilitating the transmission of renewable energy from Cambodia and Laos to Singapore. These are issues, transborder, transnational, that can be explored. We have expressed our gratitude to you, Prime Minister, and the Cambodian government for assisting us in resolving the issue of Malaysian victims due to job scams, syndicate, and you were very forthcoming and very fast, and I would thank both the police and immigration for their attention and support. We also work together with the Muslim community with your support for whatever training required to ensure that you will play a positive and meaningful role in Cambodia. We explored the issue of tourism and 47 flights a week from Cambodia to Kuala Lumpur and Kuala Lumpur to Cambodia. But then you have suggested, and I agreed, that we should explore new routes to expand this, because there is a huge potential in both our countries. We have acknowledged the fact that ASEAN has recorded impressive collaboration in a number of fields, but intra-trade and investment is certainly profoundly lacking. And we have therefore a responsibility to ensure this would be enhanced so that it be beneficial to both these countries. So again, my dear friend, thank you very much for this visit. I'm pleased with the outcome, and looking forward for further meetings. We're meeting soon again
in the ASEAN Australia meeting in Melbourne. So, terima kasih. Thank you, Prime Ministers. Thank you, the Honourable Prime Minister. Now, without further ado, may I invite His Excellency the Prime Minister of Cambodia to deliver his statement. Protocols. Thank you once again, Prime Ministers Anwar. I would like to thank Your Excellencies for the warmest welcome and excellent arrangement extended to me and my delegation during my first official visit to Malaysia today. This year marked the 67th anniversary of relationship between our two countries. And throughout these years, our bonds have grown to new height in terms of economic, high-level interactions, people-to-people exchange, and strengthened defense tie. I take this opportunity to extend our profound appreciations to Malaysia for support and engagement across diverse sectors, as well as good care and facilitation provided to Cambodian workers residing in Malaysia. In addition, Cambodia always keep in our hearts the invaluable contributions of Malaysian peacekeepers to Cambodia during our peace process in the early 1990s. Prime Minister Anwar's official visit to Cambodia last March and my visit today signifies this close cooperation between our two countries. Today, like Prime Minister Anwar has mentioned, we have concluded our discussions on a wide range of matters in order to improve our cooperations across sectors. In our deliberation, we note that with satisfaction and positive taking since the official visit of Prime Minister Anwar to Cambodia last March, together we charted new course action aimed at fostering shared growth and prosperity. First, on the political front, I assured Prime Minister Anwar continuity of Cambodia's positive and inclusive approach towards Muslim communities. Cambodia welcomed Malaysia's decisions to host and to start discussions on our joint commission for bilateral cooperation, which hopefully to take place very soon, before mid of this year, in order to start off the process of engagement in other sectors as well. Second, on the economic front, our bilateral trade shows promising upward trends, and there is still untapped potentials. To further bolster economic partnership, we underline a more active role of our private sectors in fostering economic collaborations and development initiatives. A quick win will be immediate implementation of the two MOUs between our respective private sectors to be signed later today. Furthermore, I will address the Cambodia-Malaysia Business Forum later today to showcase potential and investment opportunities awaiting Malaysia's exploration and expertise. We also welcome the signing of the MOU on cooperations in the area of financial innovation and payment services that just concluded. Moreover, Cambodia invited Malaysia to consider the possibility of establishing a joint trade committee. We had discussed on this matter to explore additional avenues and inject new energies into economic and trade relations. We discussed the deepening of our collaborations in the fields of education, training, custom, halal industry, and possibility of expanding import of agricultural product in the two countries. Third, recognizing the importance of enhanced connectivity, we discussed the possibility of collaboration further in terms of tourism and facilitation of additional direct flight, like Prime Minister Anwar has mentioned, especially for more destinations between our two countries to facilitate the visit between our two peoples, as well as the tourists from third countries between our two countries. Fourth, on the defense and security cooperation, this country reaffirmed the commitment to strengthen mill cooperation and sustaining collaborations, including information exchange and tackle regional challenge posed by online scams.
On the energy front, Cambodia appreciates Malaysia's principal support for facilitating the Laos-Cambodia-Singapore undersea power transmission cable project crossing Malaysia's seabed. In addition, Cambodia invited Malaysia to consider participations in the above-said undersea power transmission cable project between Cambodia, Malaysia, and Singapore for regional energy security. In closing, Prime Minister Anwar and I are optimistic about the future of relation between our two countries. We all continue to meet and consult regularly and a view of elaborating our relationship to new heights. And once again, Prime Ministers, thank you for your warm hospitalities and a very productive discussion today. Thank you very much. Thank you, Excellency. Ladies and gentlemen, we have now reached the conclusion of our joint press conference. Once more, we would like to express our gratitude to His Excellency Hun Manet, Prime Minister of Cambodia, and the Honorable Dato Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, and to all distinguished guests. Announcing the departure of His Excellency Prime Minister of Cambodia and the Honorable Prime Minister of Malaysia. Sarawak. Kementerian akan adakan sesi perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sarawak bagi mewujudkan premis Youth Hub ini di negeri tersebut. Berhubung dengan pertanyaan ahli yang berhormat mengenai usaha untuk naik taraf padang bola sepak di kawasan-kawasan kampung, kita juga tiada dana khas untuk baik pulih serta menaik taraf padang bola sepak di kampung. Sebaliknya, kita mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri dari masa ke semasa, termasuk semalam bersama dengan esko-esko kerajaan negeri untuk melihat projek-projek pembangunan yang boleh diusahakan. Dengan peruntukan yang terhad, maka buat masa sekarang kita fokus kepada menaik taraf setiap fasiliti yang ada yang menjadi milik kementerian sendiri. Arti kata lain, kalau ada fasiliti-fasiliti yang bukan di bawah kendalian kementerian, kita perlu pertimbangkan dengan lebih baik. Terima kasih. Sila jawabannya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang dibagikan, dan terima kasih juga akan mempertimbang pembinaan Youth Hub di Sarawak, dan saya mengalu-alukan hasrat ini, dan saya juga memohon supaya kementerian mempertimbangkan untuk mempunyai peruntukan khas kepada kampung-kampung, terutamanya untuk pembinaan dan baik pulih pada kampung, kerana banyak di antara belia-belia kita yang menjadi ahli sukan ini bermula daripada peringkat kampung. Jadi selain daripada itu, seperti mana yang kita sedia maklum, sukan bola sepak adalah sukan yang popular di kalangan masyarakat kita. Jadi soalan saya, apakah pelan dan langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk melahirkan pemain pelapis berbilang bangsa yang berkualiti demi untuk meraih pingat di peringkat antarabangsa di masa hadapan? Dan begitu juga dengan sukan terjun, apakah rencana dan langkah strategik kementerian untuk melahirkan barisan penerjun pelapis yang unggul bertaraf antarabangsa, kerana kita ketandusan pelapis-pelapis ketika ini, dan saya berharap kementerian mempunyai satu rencana dan juga strategi untuk memenangi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk mengetahui Yang Berhormat, soalan Yang Berhormat ni mungkin sedikit tidak berkaitan dengan soalan asal, tapi saya cuba jawab juga. Yang pertama, sebenarnya untuk pembangunan sukan di peringkat daerah, peringkat komuniti, peringkat kampung, kalaupun kita tidak mempunyai dana dan peruntukan yang cukup untuk membangunkan fasiliti, dari masa ke semasa kita hanya boleh baiki dan baik pulih yang mana yang kita sempat
ataupun yang kita punya perancangan lebih awal. Tetapi dari sudut program pembangunan cukup banyak. Dan antara lainnya bukan sahaja yang dianjurkan oleh kementerian, sebaliknya juga boleh dianjurkan oleh persatuan-persatuan belia dan persatuan-persatuan sukan tempatan. Ini menerusi contohnya dana sukan komuniti. Tahun ini 20 juta ringgit diperuntukkan untuk dana sukan komuniti di setiap kawasan daerah, kampung, malah taman, lorong sekalipun, kalau ada persatuan belia dan persatuan sukan boleh mohon. Selain daripada itu, dalam soal pembangunan bakat baru untuk bola sepak dan sukan terjun serta sukan-sukan lain, kita ada program-program yang telah pun bermula sejak awal. Contohnya National Football Development Program, iaitu memang menjadi salah satu latihan ataupun pusat latihan yang mana di seluruh negara ada 16,000 lebih pesertanya sehingga hari ini, manakala begitu juga dengan program pembangunan sukan terjun yang telah pun digerakkan oleh MSN. Cuma saya yakin bahawa jika betul, saya akui bahawa jika ada fasiliti yang lebih baik di peringkat-peringkat daerah, kampung dan sebagainya, tentu sekali kita boleh lebarkan talent pool. Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya soalan tambahan bagi persoalan nombor 7, iaitu yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Puncak Borneo meminta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah terdapatnya peruntukan khas untuk pembangunan belia, contohnya pusat belia di setiap kawasan parlimen, dan juga dana khas untuk membaik boleh menaik taraf padang bola sepak di kampung-kampung dari kementerian kerana ia menelan belanja yang agak tinggi. Baik, seterusnya anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM, di RTM Klik dan juga penstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini. Menurut aturan urusan mesyuarat bagi sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Gantang kepada Menteri Pendidikan untuk menyatakan peruntukan yang lulus dalam rancangan menaik taraf kemudahan sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam kemudahan di Parlimen Bukit Gantang bagi tahun 2024 dan juga menyatakan kemajuan pembinaan sekolah pendidikan khas di Simpang Parlimen Bukit Gantang. Jawapan bagi persoalan tersebut, bagi tahun 2024, KPM telah diperuntukkan sebanyak 900 juta bagi tujuan penyelenggaraan aset ta'alih terdiri daripada aset bangunan, tanah dan juga infrastruktur di semua jenis sekolah dan juga institusi pendidikan KPM. Sebanyak 30.5 juta disalurkan ke Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk penyelenggaraan sebanyak 791 buah sekolah. Penyaluran ini berdasarkan keperluan setiap sekolah tersebut. Soalan seterusnya dikemukakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Ampang meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini peruntukan 50 juta dijanjikan oleh mantan Menteri bagi pembinaan 5 blok Pangsapuri kos rendah yang mampu menempatkan seramai 3,000 penduduk. Jawapan bagi persoalan tersebut iaitu Pangsapuri Taman Seri Berembang, Kelang, Selangor merupakan skim bangunan rumah pangsa kos rendah melibatkan 4 blok rumah yang mengandungi 416 unit rumah kediaman, dan antara yang lain juga ia telah pun dibincangkan pada 1 Oktober 2020 dan ia telah pun bermula perpindahan pada 15 Oktober 2020. Baik, anda boleh terus saksikan kami di penstreaman secara langsung di saluran berita RTM dan juga di RTM Klik seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, itu antara persoalan-persoalan yang dikemukakan dan anda boleh terus melihat ataupun menonton persidangan sehingga selesai untuk hari ini. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Jumpa lagi. Assalamualaikum.